Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sambungnya pelajaran kita dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Nama kitab kita ni Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, edisi Jawi, muka surat 575. Sambungan kita surah Al-Isra, surah Al-Isra, surah yang ke-17, juzuk yang ke-15, ayat 97. Jemaah yang ikut Jawi 575, yang edisi Rumi cari ayat 97. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa man yahdillahu fahuwal muhtadi وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. Balik semula kepada ayat 97, di mana ayat ini Allah SWT sebut kepada kita, iaitulah kuasa mutlak Allah Azza wa Jalla. Wa man yahdillah fahuwal muhtadi, dan sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang sebenar-benarnya berjaya mencapai kejayaan, kebahagiaan. Wa man yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih, dan sesiapa yang disesatkannya, Allah tak bagi petunjuk, bimbingan pada dia, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapati bagi mereka penolong-penolong yang lain daripada Allah. Maka ini dua kumpulan ataupun dua kategori manusia atas dunia ni. Ada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama, kumpulan yang mendapat hidayah. Kumpulan yang dua, kumpulan yang sesat, wal'iyazbillah. Tengok nota di bawah 686. Hanya Allah jualah yang memberi hidayah, petunjuk. Sebagaimana yang telah kita belajar, hidayah tu ada dua kategori. Hidayah ada berapa? Dua kategori. Yang pertama dia panggil hidayah tu taufiq. Hidayah buka hati orang nak menerima Islam, nak menerima kebenaran, nak menyokong perjuangan Islam, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil hidayah taufiq. Ini khas untuk Allah Azza wa Jalla,
Tidak ada siapa boleh campur. Tidak ada siapa boleh campur. Yang kedua, hidayatul irsyad, hidayah dari sudut bimbingan. Itu Allah Ta'ala serahkan tugas ini kepada nabi-nabi, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, para tabi'in, sampailah ke hari kiamat akan ada orang yang membimbing manusia ke jalan kebaikan. Macam kita ni, puak ustaz, imam-imam, khatib, kerja kitanya ajak orang buat baik, kempen manusia supaya penuh sah depan. Sampai hari ni sah depan penuh dengan tolak sana tolak sini, sebab belum dapat hidayah taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Sama juga kempen jaga aurat, tutup aurat, tak jadi-jadi. Mau haji, mau ajah sendiri pun paksiku nampak lengan baju, pakai baju kelawar juga. Dalam rumah tak ada masalah, yang keluar rumah nak pergi pasar malam aja baju kelawar ni, ada pasar malam. Kalau dalam rumah kita, baik, jelas kepada kita dua kategori. Sebaliknya, orang yang sesat dengan sebab ia sendiri telah memilih jalan yang salah, maka tidak ada siapa pun yang dapat memberi petunjuk atau melindunginya dari azab Allah Azza wa Jalla. Maksudnya tak ada siapa boleh buatlah. Jadi ayat ini datang, orang panggil macam responlah kepada apa yang telah disebut oleh puak kafir. Bila Nabi ajak mereka beriman, mereka cabar Nabi SAW supaya bawa mari benda yang pelik-pelik pula dah. Allahu Akbar. Orang ajak dia beriman, dia ada sibuk dengan nak projek, nak tali air, nak kebun, nak macam-macam, nak bangunan comel. Maka dua kategori sudah ada. Siapa yang Allah Ta'ala beri taufik untuk beriman, maka mukminlah dia. Siapa yang Allah Ta'ala tak beri hidayah, maka sesatlah mereka itu, wal'iyazu billah. Orang ni kalau kita kempen pun tak ada apa. Ada setengah orang ni, non-Muslim ni, menyokong, saya sokong undang-undang Islam. Berceramah dia, tapi dia tak mau masuk Islam. Dia sokong kempennya, dia tak sokong pegangan. Kita nak kata apa? Kita doa lah, semoga Allah Ta'ala beri hidayah taufik pada mereka. Baik, apa keadaannya situasi orang-orang yang sesat? Tengok ayat. Situasi orang yang sesat. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Dan kami akan himpunkan mereka yang sesat, yang tak mau beriman pada hari kiamat, dengan menyeret mereka masing-masing atas mukanya. Orang panggil, kalau bahasa kita Kelantan ni, nunginyo, terbalik kepala ke bawah, kepala ke bawah, kaki atas. Keadaan mereka itu dari sudut kedudukan, dari sudut keadaannya dalam keadaan buta, mata buta, bukman bisu, summan pekak, la haula wala quwata illa billah. Dah lah kepala kaki ke atas, buta bisu pekak pula. Ya Rabbi, na'udzubillah, kita minta berlindung. Ada orang tanya tanda hadis ni. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, anna rajulan, seorang laki-laki mari bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dibaca ayat ini, terkejut dia. Jalan atas kepala, kaki atas. Panik dia. Dia bertanya, kaifa yuhsyaru al-kafiru ala wajhi yaumil qiyamah? Ya Rasulullah, bagaimana dikumpulkan puak kafir ni jalan kepala ke bawah, kaki atas? Orang Kelantan kata jalan nunginyo gini gimana? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab,
alaysa alladhi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumshihu ala wajhi yaumal qiyamah. Nabi kata, mu ni bukankah Allah Ta'ala yang mampu, yang berkuasa jadikan dia berjalan atas kaki atas dunia? Kuasa mampu juga Allah Ta'ala nak jadikan dia berjalan di atas muka dia pada hari akhirat. Apa pelik? Rawi hadis nama dia Qatadah rahimahullah, dia kata, bala wa izzati rabbina. Dia jawab, ya, tepat demi kemuliaan Tuhan kami bahawa Allah Ta'ala mampu untuk memperjalankan mereka di atas muka mereka. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim wal lafzu lahu. Jadi kata di para ulama, yamshuna au mashubin alaiha. Dia kata sama ada dia berjalan dengan muka, maknanya muka duk bawah melompat tek gitu. Ada ke jenis makhluk hayawan ni, kalau dia tak ada kaki, dia lompat gitu. Pelik apa? Ataupun dia merangkak atas muka dia, wallahu alam, sebagai penghinaan kepada mereka, sebagaimana mereka tidak hinakan muka mereka dengan sujud atas dunia kepada Allah, Allah hinakan mereka dengan berjalan di atas muka pada hari akhirat. La haula wala quwata illa billah. Ada ulama kata berjalan macam ini bukan waktu perarakan di mahsyar, waktu nak masuk dalam neraka. Inda hasrihim lidukhulin nar. Wallah, yang pentingnya Allah Ta'ala sebut pada hari kiamat esok, wa nahsyuruhum yaumal qiyamah, kami kumpulkan mereka, tak kira lah kumpul masa mana. Yang pentingnya berlaku di akhirat, kepala ke bawah, kaki atas, buta, tuli, bisu. Baik. Kemudian apa? Kemana pergi mereka? Ma'wahum jahannam, maqarrud dhalin wa manziluhum jahannam. Tempat tinggal orang sesat dan tempat duduk mereka neraka jahannam, wal iyazu billah. Kullama khabat, tengok ayat, kullama khabat zidnahum sa'ira. Neraka jahannam, tiap-tiap kali malap julangan apinya, kami tambahi mereka dengan api yang menjulang. Api dia slow, perau naik pula. Tengok nota 687. Pada hari kiamat, kaum yang kafir akan dibangkitkan dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Sebagaimana keadaan mereka dalam dunia, tidak mahu melihat kebenaran, tidak mahu memperkatakan kebenaran, tidak mahu mendengar kebenaran. Kebenaran depan mata dia, dia tak tengok, dia tak dengar, dia tak fikir. Akibatnya mereka akan diseret dan diseksa dalam neraka sesuai dengan perangai mereka di dunia. Mu atas dunia dulu, kan? Tak mau dengar, di akhirat aku tulikan telingamu. Di atas dunia ni kamu tak mau lihat kebenaran, keagungan Allah Azza wa Jalla, di sini aku butakan mata. Allahu Akbar. Atas dunia dia tak mau mengucap dua kalimah syahadah, tak mau bercakap yang baik, maka Allah Ta'ala bisukan dia di akhirat. Habislah. Dia panggil balasan yang setimpal. Dia panggil balasan yang setimpal. Tengok ayat 97, 98. Dzalika jazaa'uhum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu. Balasan mereka yang sedemikian ialah, cukuplah balasan berat sangat. Apa balasan itu? Kerana mereka kufur, engkar akan ayat-ayat kami. Yang pertama, dia tak terima ayat Quran, reject. Apa yang Nabi jawab semuanya tak terima belaka. Kemudian dia perli pula. Ini bahasa yang digunakan oleh puak kafir, tak terima, perli. Apa dia kata? Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufata
Dan mereka berkata, adakah sesudah kami menjadi tulang dan benda yang reput? Reput hancur dah tulang dia ni. A inna lamab'usuna khalqan jadida. Adakah kami akan dibangkitkan semula dalam keadaan yang baru? Hai, pelik. Hancur. Boleh baru balik. Tengok nota 688. Kaum kafir menerima balasan buruk yang demikian kerana mereka mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah, serta tidak percaya bahawa makhluk-makhluk yang telah mati akan dibangkitkan semula untuk menerima balasan pada hari akhirat. Dia tak terima, dia condemn, dia perli, cukuplah. Padahal tu. Nah. Padahal mereka akan dapat apa? Dapat balasan sedemikian. Allahu akbar. Tengok ayat 99. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ. Tidakkah mereka mahu memikir dan meyakini bahawa Allah yang menciptakan langit dan bumi? Mu tak boleh nak memikir ni. Allah yang menciptakan langit dengan bumi berkuasa menciptakan orang-orang yang seperti mereka dalam bentuk yang baru. Langit dengan bumi boleh buat, kena buat buat pula orang panggil ulang balik, recycle. Nah, ulang balik. Ulang balik apa yang sudah sedia ada. Cuma dia hancur, kita hidup balik. وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ. Padahal Allah telah pun menentukan bagi mereka tempoh yang tidak ada syak padanya. Tempoh sudah ada. Tengok 689. Yakni kalau mereka menggunakan akalnya akan mengetahuilah bahawa Allah yang telah menciptakan alam langit dan bumi yang demikian besarnya, tentu Allah akan berkuasa pula menghidupkan semula pada hari kiamat yang telah ditentukan itu. Kalau hak besar dia boleh buat, hak kecil ni kenapa tak boleh pula? Tapi itulah nasib. Dia panggil nasib. Apa dia jadi? فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. Dalam pada itu orang-orang yang zalim enggan menerima melainkan kekufuran. Tak ada. Tahu ya dah, cakap banyak tak guna dah. Jadi ayat sebelum ini mereka engkar tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak percaya. Dia kata kalau betul nak ada nabi, orang mari hantar mari malaikat. Kan? Nak malaikat. Kita kata kalau malaikat buat perkampungan di bumi, Allah hantar marilah rasul. Ni malaikat tak ada kampung dia. Dia mari tolong jaga kita ada. Kita pula minta dia jadi nabi pula. Dia tak makan tak minum. Kita ni banyak makan banyak tidur, kan? Maka ayat ini Allah Ta'ala cerita kepada kita syubhah munkiril hasyri wan nashr. Keraguan yang dibawa oleh puak-puak anti kepada bangkit semula dan dikumpulkan balik. Sebab apa? Allah SWT nak jawab balik hujah bodoh mereka itu dengan buat satu analogi bahawa mu tengok Allah Ta'ala cipta langit dengan bumi, mampu berkuasa, takkanlah Allah Ta'ala tidak mampu untuk nak kembalikan semula kamu.
Maknanya ini dia panggil ayat al-kauniyah. Allah Ta'ala hantar mari kepada kita ayat supaya kita berfikir. Dia panggil ayat kauniyah, makna ayat supaya berfikir, tengok kepada makhluk-makhluk Allah. Tak perlu pergi jauh lah. Banyaklah kalau kita baca dalam surah Yasin pun ada ayat 81. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu. Sampai sudah kan. Yang pentingnya ayat nak cerita sama. Ayat Quran itu sama dengan cerita-cerita puak kafir ni, dan cara Tuhan nak didik mereka, nak balas balik kepada mereka. Begitulah ayatnya. Baik. Tapi apa boleh buat? Puak kafir kerah kepala, tak mau menerima, tak mau taat, maka mereka dapatlah apa yang mereka nak. Dia boleh apa dia nak. Di atas dunia ni bolehlah cakap, tunjuk kekayaan, tunjuk kekuasaan, sana, sini, tapi di akhirat esok mereka tidak boleh nak buat lagu tu. Baik, ayat yang ke-100. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu memiliki perbendaharaan rahmat Tuhanku, andai katalah, sebagaimana dalam ayat yang lepas, mereka dah minta projek dengan Nabi. Minta projek ke tidak? Minta projek. Nak apa? Supaya keluar sungai di Mekah. Kebun-kebun yang subur, anggurnya dengan apa lagi? Tamar, subur belaka. Kan? Maka Allah peringat kepada kita di sini. Dia kata buah-buah ni jangan duduk main dengan dia. Kalaulah mereka dapat projek yang mereka minta tadi, la baqau ala bukhlihim wa syuhihim, mereka akan kekal duduk dengan kebakhilan mereka dan kekupitan mereka. Kupit ni bahasa Kelantan. Kita kata bakhil, apa lagi perkataan sama dengan bakhil? Bakhil kedekut. Maknanya mereka ni, kalaulah Allah Ta'ala terima permohonan mereka nak projek tadi, mereka dapat, dia akan apa? Dia akan bakhil dengan harta yang dia dapat. Pada tu Tuhan sebut di sini, tengok nota di bawah. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbih idzal la amsaktum khasyatal infaq. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu memiliki perbendaharaan rahmat Tuhanku, tengok nota di bawah, yakni perbendaharaan rezeki dan segala jenis nikmat yang sentiasa dilimpahkan kepada makhluk-makhluknya, yang tidak akan habis selama-lamanya, dia dapat semua itu. Apa jadi? Pada ketika itu tentulah kamu akan berlaku bakhil, kedekut, kupit, kerana takut kehabisan. Wa kana al-insanu qatura, dan sememangnya manusia itu bertabiat bakhil, kedekut. Apa boleh buat? Allah Ta'ala ada cok atas kepala kita, perangai manusia ni bakhil. Baik para jemaah sekalian, kita tengok pada apa huraian para ulama kita.
Allah kata perangai buat kafir ni kalau diluluskan permohonan hak dia nak, projek-projek yang mereka minta mereka akan bakhil. Tak sampai kepada orang fakir miskin dan lain-lain. Berbeza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla jawatan Nabi, jawatan Rasul kepada manusia dengan jin seluruhnya, fahuwa ahrasun nasi ala isalil khair. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat dia sangat suka untuk menyampaikan kebaikan ini kepada manusia. Satu, wa inqazihim minad dalal. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga nak menyelamatkan mereka daripada sesat. Tetapi apa boleh buat, nasiblah. Anak beranak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ramai yang menerima. Illal wahidu ba'dal wahid. Seorang-seorang masuk. Bukan kata satu kabilah Quraisy angkat tangan terima dakwah Nabi belaka. Tak. Mula-mula siapa dia mari? Hamzah, pak saudara dia. Hamzah hawas sikit masuk. Dia mati syahid di Uhud tahun yang ketiga. Abbas, pak saudara Nabi, bila masuk Islam? Nuh, pembukaan kota Mekah tahun yang ke-8 baru masuk Islam. Makna dia masuk Islam di saat Islam sudah berkuasa, sudah kuat, orang tak mampu lagi nak lawan Nabi, baru dia masuk Islam. Kita nak awal ni, support ni biar awal. Waktu kita mula nak bekerja, waktu kita mula nak berdakwah, waktu kita mula nak menyebarkan kebenaran, sokongan itu diperlukan. Kalau kita sudah naik tinggi baru pakat mari mengaku waris belaka, dah. Itu keluarga saya tu. Contohnya ustaz ni dia cakap dalam TV, orang tengah tengok, ni budak kampung. Kalau tidak hak tak waris mengaku waris ni, ni budak kampung saya ni. Oi, rumah nenek dia sebelah rumah saya. Padahalnya tak ada pergi pun, tapi sudah ada nama, orang pakat mengaku belaka, kan? Maka walaupun begitu keadaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam menentang Abu Lahab secara direct. Abu Lahab ni pak saudara dia tahu. Bukan orang lain, pak saudara Nabi sendiri, Abu Lahab nama dia. Dia sendiri menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dahsyat. Maka ayat ini Allah Taala nak tunjuk samahah, betapa mulianya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia dapat harta, dia dapat apa, dia akan perhabis lalu bagi kepada orang. Bukan seperti puak-puak kafir tu kau duk main bakhil, lagi dapat lagi banyak, lagi bakhil, lagi kopi, lagi kedekut. Kita kata ini masalah. Maka manusia ini tak mau sedekah tu kerana apa? Sebab apa orang tak mau infak? Khasyatal infak. Sebab dia bimbang habis duit dia. Ana selalu bergurau dengan makcik-makcik kita ni. Saya kata tuan-tuan, kita ni jangan bimbang hidup atas dunia ni. Duit tak habis nak makan. Betul ke tak betul? Duit tak habis nak makan. Betul? Betul. Kenapa betul? Sebab duit orang tak makan. Betul? Oh, kalau duit kunyah, duit harga berapa? 100. Kerak kunyah. Tak boleh. 100 ni kita kena koyak bagi 5 orang makan baru habis. Betul. Ni kalau duit boleh makan, RM100 tu masuk celah gigi boleh lekat. Jadi saya kata duit tak habis nak makan. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan bakhil, jangan kedekut, banyaklah infak. Sebab apa kita kena infak? Sebab dengan kita infak, kita jadi pemurah, Allah Ta'ala buka lagi pintu rezeki kepada kita. Masya Allah. Maka Nabi SAW menjadi contoh ataupun qudwah fil badli wal ata, di dalam contoh mengeluarkan infak, sedekah, pemberian-pemberian, anugerah-anugerah kepada sahabat-sahabatnya yang ada pada masa itu. Masya Allah, tabarakallah. Namun kita kena sedar kita siapa. Allah Ta'ala sebut di akhir ayat ini, wa kanal insanu qatura,
Ai wa kana al-insan bakhilan. Sesungguhnya sememangnya manusia itu bersifat bakhil, kedekut, mumsikan, pegang duit kemah-kemah tak mau lepas, mudayyiqan, sempitkan pintu infak, pintu masuk dia buka luar, pintu infak dia sempitkan, takut habis duit. Qad tubi'a 'alal bukhli wasyuhi, ada di antara mereka yang telah dijadikan perangai dia macam tu. Duit ada nak. Allahu akbar. Kan dalam hadis yang telah kita baca dulu, Nabi SAW sebut apa? Siapa dia jadikan dunia itu sebagai agenda besar hidup dia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah Ta'ala jadikan sifat kepakiran itu duduk di antara dua mata dia. Mana dia tengok orang semua nak belaka. Dia tengok orang, oi comel. Padahal orang lain tengok hak dia cantiknya kan. Maka kita kena ingatlah. Nabi kata man kanatid dunya, siapa dia jadikan dunia ni agenda besar hidup dia, Allah jadikan kefakiran antara dua mata, dia duduk nampak tomak nak orang, gila ke dunia, tu perangai dia. Tapi kalau Allah Ta'ala jadikan agenda hidup kita ni akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah Ta'ala jadikan kekayaan dia duduk dalam hati dia. Masya Allah, kekayaan duduk dalam hati. Jadi kita lah ni, masalah kita lah ni, kaya tu nampak mata, nampak dia. Hati tu kaya, dia panggil sifat al-qanaah. Pada ketika itu tak ada lagi sifat tamak. Dia dua ya dunia. Hadis ini dalam Tirmizi dan lain-lain. Maknanya kalau ada sifat qanaah, kita tidak ada lagi sifat tamak. Tamak menguasai hati, qanaah hilang. Ketika itulah akan terjadi huru-haranya sebagaimana huru-haranya dunia kita pada hari ini, wal iyazu billah. Allahu akbar. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada beberapa faedah yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil daripada ayat 97 sampai 100 yang kita baca pada kali ini. Yang pertama, tulis, yajibu 'alal insan an ya'tamida 'ala Allah. Setiap orang wajib bertawakal, bergantung kepada Allah Azza wa Jalla di dalam mendidik anak-anaknya dan juga di dalam mencari hidayah petunjuk kepada anak-anak kita. Sebab apa? Huwal hadi subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa bihamdih. Kan Allah Ta'ala lah yang memberi hidayah petunjuk. Kita jangan rasa bangga, saya ni ustaz, saya ni imam, saya ni pak haji, mesti anak saya baik-baik. Belum tentu. Kita sudah baca dah dalam kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Lut, ada di kalangan anak mereka, ada di kalangan isteri yang tak mau ikut ajaran bapa, ada. Maka kita dalam bab pendidikan anak-anak, dalam bab ada anak-anak, marilah kita serah kepada Allah Azza wa Jalla, sebab Allah Ta'ala lah yang menyusun keturunan kita. Berapa dia nak beri, Allah Ta'ala yang maha kaya. Jangan kita tahdid, jangan kita ni dalam ayat dalam Quran ni, dia kata jangan kita au yuhaddiduhu khaufan min adamil qudrah ala tadi. Kita hadkan bilangan anak kita sebab nak jaga betul-betul. Ni ada setengah-setengah ibu ayah ni, oh saya tak mau dah nak 3 orang ni sebab nak didik, nak tarbiyah molek-molek, nak jaga. Kita kata mana kita tak tahu apa yang akan jadi masa depan. Dia anak kita 10 orang. Nah, ada ustaz ni masya-Allah anak dia 10 orang. Dia mati awal. Seorang anak tu kata, waktu abah saya mati saya umur 6 tahun. Kena ayah pun tak apa kena. Tapi masya-Allah, anak-anak dia walaupun tidak ada ayah, anak dia banyak di kalangan mereka hafazatul Quran, telah hafal Al-Quran. Ada yang jadi imam, ada jadi qari, macam-macam.
kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Ada orang yang telah menetapkan 3 orang anak, tak mau ramai. Sebab apa? Sebab tak sempat nak bagi pendidikan. Masya Allah, anak dia macam-macam pusat ada belakang. Tahu pusat? Pusat serenti pun ada, na'udzubillah. Pusat tahanan pun ada. Jadi anak dia ada semua pusat. Ada orang ni tak ada ayah, tapi Masya Allah, anak dia ada di markah-markas, apa ni, markah tahfiz ada. Subhanallah. Tanda, ini kata-kata motivasi daripada para ulama. Maka orang yang tak mengatakan dia nak didik anak tadi, fahawa musi'uzzan bi rabbih ta'ala, orang ni juga dianggap sebagai tidak baik sangkaan dia kepada Allah. Wa illa fallahu subhanahu wa ta'ala biyadihil umur. Segala urusan kita ni di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, di bawah kuasa Allah. Sama juga dengan rezeki. Kita kadang-kadang, itu yang pertama tadi tentang hidayah. Kemudian kita pergi pula ke masalah rezeki. Apa dia rezeki? Bakhil. Nanti tidak. Baik, kita pergi pada yang kedua, masih lagi dalam pendidikan. Faedah yang kedua, qauluhu ta'ala wa may yahdillah fawal muhtadi. Siapa yang Allah Ta'ala beri hidayah maka didapat. Maka ayat ini, annal munfarida bil hidayah wal idlal huwallahu wahdah. Kuasa mutlak Allah Ta'ala nak beri hidayah ataupun nak hilang hidayah jadi sesat, kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita hanya boleh bimbing, boleh beri maklumat. Baik, yang ketiga, Allah kata apa? Nahsyuruhum yaumal qiyamati. Hari kiamat esok kita bangkit orang ni atas muka, buta, tuli, bisu. Maknanya pada apa ni, ayat ini nampak begitulah orang kafir akan dibangkit. Tapi ada ayat-ayat lain menunjukkan berbeza. Asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana. Bagi dia lihat, bagi dia dengar pada hari dia jumpa aku. Wara'al mujrimuna nar. Orang kafir tengok neraka. Tadi kata buta, macam mana boleh tengok? Tengok jawapan. Kata di ulama, kaunul murad mimma dzukira haqiqah. Memang berlaku sungguh, tapi peringkat awal. Peringkat dibangkit itu menunggu kepala, sifat dia buta, tuli, bisu. Kemudian Allah Ta'ala buka mata dia, suruh tengok neraka, suruh dengar huru-hara, perbicaraan. Lepas pada itu. Ini jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, mereka tengok tapi bukan pandangan yang menggembirakan. Mereka dengar tapi dengar yang tidak menggembirakan. Dengar cukup menakutkan, mencemaskan. Itu bahaya. Maka ini semua ni bahaya. Yang ketiga, Allah Ta'ala apabila berfirman ikhsa'u fiha wa la tukallimun, dia cakap banyak, putar belik macam-macam. Maka Tuhan kata ikhsa'u, diam, jangan bercakap. Ketika itulah baru dia jadi bisu, jadi tuli, jadi. Itu 3 jawapan. Kita kata wallahu alam, itulah yang disebut oleh para ulama. Baik, perkara yang keempat. Perkara yang keempat, kenapa disebut dibangkitkan di atas muka mereka? Atas muka, buta, tuli, bisu. Jawab dianya, Allah Ta'ala nak campur di antara tashwih, huduh keadaan, dengan azab. Sebab al-wajha araku, muka ni tak sanggup dia nak duduk atas bumi, kaki sanggup. Ini adalah merupakan balasan yang sesuai dengan kejahatan mereka. Sebab apa? Sebab mereka telah menyebarkan benda palsu seolah-olah itu yang benar. Jadi terbaliklah. Terbalik muka ke bawah hari ini. Mereka telah menjadikan benda hak benar itu dengan bentuk yang sesat. Macam orang sekarang lah, dia tukar habis hayat, maka balasan dia pun dibalikkan keadaan dia. Hak benar jadi tak benar, yang benar jadi tak benar, yang sesat jadi benar, yang sunnah jadi tak sunnah, yang bid'ah jadi sunnah contohnya.
ataupun kalau orang kafir yang hak jadi batil, gitulah keadaan, maka dia akan terbalik. Na'udzubillah. Jadi ayat ni orang kafir. Jadi kita pergi kepada masalah hak dengan batil. Yang kelima, Allah Ta'ala sebut orang kafir ni bangun di akhirat esok buta tuli bisu, sebab di atas dunia dulu mereka buta, tak tengok kebenaran, tuli tak mau dengar yang benar, bisu tak mau cakap yang benar. Kan? Baiklah para jemaah sekalian. Yang keenam, dalam bahasa Quran ni banyak dia bila sebut manusia, dia sebut beberapa sifat yang tak baik. Seperti wa kanal insan ajula. Manusia tu gopoh. Surah Isra ayat 11. Wa kanal insan qatura. Ini manusia ni bakhil, kopi. Innal insana rabbihi lakanu. Surah Al-Adiyat. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Al-Ahzab 72. Innal insana lakafur. Suratul Hajj ayat 66. Dan banyak lagi lah. Sebab apa? Sebab manusia tu kalau biarkan dia hidup sendiri, itulah perangamu. Tapi Allah SWT sempurnakan mereka dengan akal, diturunnya wahyu melalui Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka siapa yang ikut bimbingan para nabi, pada ketika itu mereka apa? Mereka akan jadi mulia, tidak sebagaimana yang digambarkan itu. Baik. Yang ketujuh, yang terakhir, ayat yang terakhir kita baca, qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura. Ayat ini menunjukkan bahawa mulianya Allah Taala, murahnya Allah Taala dan kasih sayangnya Allah, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, yadullahi mal'a la yaghidhuha nafaqah. Maknanya tangan Allah SWT terpenuh dengan apa? Dengan rahmat, dengan rezeki, dengan kasih sayang, semua duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. La yaghidhuha nafaqah, yang tidak akan kurang. Kalau dia beri nafkah, tak akan kurang. Sahaul laila wan nahar, sentiasa mencurahkan rezeki, rahmat siang dan malam. Ara'aitum ma anfaqa munzu khalaqas samawati wal ard. Nabi kata, mu tengok Allah Taala dah infakkan bajet dia kepada makhluk ini semenjak dijadikan langit dengan bumi. Fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi, tak pernah kurang bajet yang ada dalam kuasa Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. Insya-Allah kita akan sambung lagi siri yang akan datang, bermula ayat 101. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.